Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa berterima kasih kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di akhir bulan Syaban yang mana insya-Allah dengan izin Allah mudah-mudahan kita seperti mana doa kita sebelum ini, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, insya-Allah esok kalau tidak ada masalah seperti mana yang kita sedia maklum dan insya-Allah akan diumumkan pengesahannya pada malam ini, kita akan pada petang nanti ataupun selepas maghrib nanti kita akan memasuki satu bulan yang ditunggu-tunggu, satu bulan yang penuh dengan keberkatan dan juga kemuliaan, disebut sebagai Ramadan Karim, bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, dan juga Ramadan Mubarak, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan ini insyaAllah saya nak berkongsi dengan semua bagaimana persiapan kita, persediaan kita untuk kita melalui bulan Ramadan ini dengan sebaik yang mungkin. Kita mengambil kesempatan dalam PKP yang fasal yang ketiga yang masih berbaki, dan Allahu a'lam mungkin akan diteruskan dengan fasal yang seterusnya ataupun tidak. Kita mengambil kesempatan untuk jadikan Ramadan pada kali ini Ramadan yang terbaik untuk kita. Ramadan 1441 Hijriah ini merupakan Ramadan yang sangat istimewa kerana dia akan menjadi Ramadan yang lain daripada Ramadan-Ramadan yang kita pernah lalui sebelum ini. Sebelum ini boleh jadi kalau orang terfikir bila puasa petang, mereka akan fikir tentang bazar Ramadan. Sekarang kerajaan telah umumkan confirm bazar Ramadan tak ada. Sama ada bazar bazar Ramadan dan sebagainya, itu lain, bermakna sudah menjadi satu kelainan. Dan kita rasa bersyukur walaupun bazar Ramadan tak ada, tetapi Ramadan tetap ada. Itu yang paling penting. Dan sebenarnya kalau kita ikut hikmahnya, banyak hikmah. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala nak suruh kita concentrate, kita tumpukan sepenuh perhatian kita kepada ibadat Ramadan. Sebab itu saya nak berkongsi tanggapan yang boleh jadi agak tak berapa nak clear berkenaan dengan setiap kali datang Ramadan, orang akan buat banner, akan buat ucap selamat. Selamat apa? Selamat menyambut Ramadan, selamat berpuasa. Saya rasa tak berapa nak tepat. Bagi saya, ucapan yang paling tepat ialah ucapannya kita nak ingat diri kita dan juga orang-orang yang kita nak ucapkan selamat dengan mengambil peluang kedatangan Ramadan. Sebab itu saya berikan cadangan dan juga sedikit penambahbaikan. Sebelum ini saya dah sebut di beberapa kuliah saya di masjid dan juga surau, saya kata naikkan banner, jangan tulis selamat berpuasa sahaja, jangan tulis selamat menyambut Ramadan, kerana Ramadan bukan hanya disambut, bahkan Ramadan perlu dimanfaatkan dan dijadikan satu medan, satu peluang untuk satu ruang peluang untuk kita dekat dan
hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya rasa yang mungkin memberikan satu gambaran yang agak tepat kepada orang yang kita nak ucapkan selamat, maka kita sebut selamat menjalani ibadat puasa, ataupun lebih tepat lagi, selamat menjalani ibadat Ramadan. Kerana tuan-tuan yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat sekalian, Ramadan bukan hanya puasa. Kalau kita kata selamat berpuasa, boleh jadi dalam minda masyarakat, kebanyakan masyarakat kita, puasa ialah puasa tak makan, tak minum. Itu saja. Tak makan, dia tak boleh minum, tak boleh melakukan perkara-perkara yang rutin biasa, dan akhirnya petang berbuka dan habis begitu. Sebab itu kita sebut selamat menjalani ibadat Ramadan. Kerana Ramadan datang secara package daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya puasa. Walaupun puasa merupakan satu tunjang dalam ibadat Ramadan. Kerana disebut dengan jelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siyam, puasa. Tetapi dia datang secara package. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Datangnya Al-Quran ialah pada bulan Ramadan. Dan kita tengok keseluruhan Ramadan itu dengan kedatangan bulan Ramadan itu dengan Al-Quran, maka kita tengok bagaimana peluang, ruang, rukhsah yang fursah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk kita melakukan dan juga menjalani ibadat dalam bulan Ramadan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang pernah menyebutkan di dalam beberapa siri tulisan dia, mengatakan bahawa kamu hendaklah menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menjadi hamba Ramadan. Maknanya kita mengambil peluang untuk kita tingkatkan kualiti ibadat kita, kualiti kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan. Dan selepas bulan Ramadan secara berterusan kita minta. Sebab itu tidak hanya kita berpuasa pada bulan Ramadan ini, bahkan kita perlu mempertingkatkan amalan-amalan, insya-Allah kita akan kongsikan selepas ini. Sahabat-sahabat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah direkodkan oleh Al-Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah dan juga beberapa imam yang lain, daripada seorang sahabat yang cukup terkenal, Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhana suffidat asy-syayatin wa maradatul jinn wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kullu laylatin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang saya kira banyak kali kita dengar dan banyak kali kita baca, tinggal lagi bagaimana kita nak menghayati hadis ini. Hadis yang menyebutkan tentang bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datangnya malam pertama bulan Ramadan, bila insya-Allah kalau tidak ada masalah apa-apa akan diumumkan lepas maghrib nanti, maka bermulalah malam pertama Ramadan pada tahun ini 1441 Hijriah. Apa kata Nabi? Apabila datangnya awal malam daripada bulan Ramadan, suffidatis syayatin. Yang pertama, Allah akan tangkap, kurung, belenggu syaitan. Yang kedua, begitu juga dengan jin. Allah Subhanahu Wa Taala akan ikat. Seterusnya, pada permulaan malam Ramadan, masuknya Ramadan, sehingga seterusnya, abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
falam yuftah minha babun, tidak ada satu pun pintu neraka dibukakan lagi. Sebaliknya, wa futtihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga dan tidak ada satu pun pintu syurga ditutup. Dan wa yunadi munadin, akan kedengaran satu suara yang menyeru, ya baghiyal khairi, wahai orang yang melakukan kebaikan, aqbil, datanglah, buatlah kebaikan. Wa ya baghiyal syarri, dan bagi orang yang melakukan keburukan, kejahatan, aqsir, cukup-cukuplah, berhentilah daripada buat keburukan, buat kejahatan, buat dosa. Walillahi utaqa'u minan nar, dan bagi Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan hamba-hambanya daripada neraka pada bulan Ramadan ini, dan ianya berlaku pada wadzalika kullu lailatin, setiap malam. Makna setiap malam kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibebaskan, dilepaskan daripada belenggu neraka. Sebab itu dalam hadis tadi sebut diikat syaitan. Kenapa ikat syaitan? Ada ulama mengatakan ianya merupakan bukan majaz, ialah hakiki, diikat betul syaitan. Ada pendapat mengatakan majaz, satu kiasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna syaitan pada bulan Ramadan, apabila datangnya Ramadan, dia jadi lemah. Kenapa? Kerana nak beri kekuatan kepada orang Islam, nak beri kekuatan pada manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertingkatkan keimanan dia, amalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kisahlah sama ada kita nak ambil pendapat memang diikat, memang dibelenggu, memang dipenjara. Orang kata sekarang, dulu syaitan kena ikat, kena penjara, tak boleh keluar rumah. Sekarang kita pula pada Ramadan kali ini tak boleh keluar rumah. Tak apalah. Dan dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala buka seluas-luasnya pintu syurga. Ini memberi satu gambaran bahawa pintu syurga ini terbuka luas pada bulan Ramadan untuk kita menjengah ke syurga. Kalau kita tak masuk lagi syurga pun, peluang untuk masuk syurga begitu luas. Sebab itu kita kena ambil peluang pada Ramadan untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ditutup rapat pintu neraka, bermakna apa? Jangan kamu menghampiri sumber-sumber, jalan-jalan, lorong-lorong, cara-cara dan amalan-amalan, apa saja fa'il perangai yang boleh menyebabkan kita terhumban, terjerumus ke dalam neraka Allah, wal-iyazubillah. Itu maknanya. Dan menariknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ini, wa yunadi munadin. Kata ulama, yunadi munadin ini adalah malaikat. Malaikat menyeru setiap malam, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang melakukan kebaikan, datang, buat kebaikan, ambil peluang. Lebih-lebih lagi dalam masa PKP ni, kita tak pergi kerja dah. Kita dah tak banyak berada di luar, kita berada di rumah, maka ambil peluang. Gunakan peluang ini. Ya baghiyal khair. Cuma tinggal lagi kita tak dengar. Kalau kita dengar, saya rasa tak ada orang akan keluar rumah. Orang akan selalu melakukan amal-amal yang baik, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah dia tak bagi dengar untuk manusia yang betul-betul cerdik, betul-betul ingat pada Allah, betul-betul faham, mengerti dia yang sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan ambil peluang. Dan disebut juga wa yunadi munadin, ya baghiyal khair, ya baghiyal syarri aqsir, wahai orang yang buat jahat, wahai orang yang buat dosa, dah cukup-cukuplah. Berhentilah pada bulan Ramadan ini. Cukuplah. Ambillah peluang untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, dengan kemuliaan ini, kita lebih-lebih sekarang dalam tempoh kita PKP ni, kita bersama dengan keluarga, subhanallah, kita ambil peluang untuk melakukan ibadat, melipat gandakan ibadat kita bersama dengan keluarga kita. Yang confirmnya, inilah peluangnya untuk kita sama-sama beribadat bersama dengan keluarga. Boleh jadi sebelum ini kita
Kita boleh jadi kita di tempat kerja, kita di tempat yang tertentu, boleh jadi anak kita di tempat lain, isteri kita di tempat lain. Sekarang ni Allah Ta'ala berikan hikmah PKP ini, kita kumpul, kita buat ibadat secara bersama. Ini lebih afdal, secara berjamaah, dan jamaah ini adalah jamaah dalam keluarga kita. Sebelum ini kita berjamaah tapi dengan jiran kita, dengan sahabat handai kita. Sekarang kita berjamaah bersama dengan keluarga kita. Lebih lagi saya rasa afdal, dan lebih lagi dia adalah bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala suruh kita jaga diri kita dan ahli kita yang pertama sebelumlah kita keluar ke lain. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu jaga diri kamu, selamatkan diri kamu daripada neraka, dan juga ahli keluarga kamu daripada neraka. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan. Antaranya, apabila datangnya masuknya bulan Ramadan ini, yang pertama sekali ialah kita kena perbetulkan niat kita. Perbetulkan niat kita. Bukan niat kita, bukan kita nak fikir nawaitu shauma ghadin sahaja. Bahkan semua niat kita, bahawa kita nak niat azam supaya Ramadan kali ini kita dapat buat yang terbaik dan kita dapat sempurnakan sesempurna mungkin. Apabila kita keluar daripada madrasah Ramadan, daripada Ramadan nanti, kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjengah ke syurganya nanti dengan berkat hadirnya Ramadan pada kali ini. Sebab itu kena ambil peluang, niat betul-betul, azam betul-betul. Kita buat perancangan bagaimana kita nak manfaatkan Ramadan yang datang pada kali ini. Yang kedua, kita kena banyakkan berdoa. Kita kena banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ialah bulan doa. Bulan Ramadan juga adalah bulan bagaimana kita nak berhubung secara direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala merupakan satu percakapan kita dengan Allah, satu rayuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena ambil peluang untuk berdoa. Saya teringat bagaimana Allah Ta'ala perintahkan kita di dalam suratul Baqarah untuk kita berpuasa, difardukan untuk kita berpuasa. Dan di antara beberapa ayat yang menceritakan tentang puasa itu, ada terselit satu ayat berkenaan dengan doa. Setelah Allah ceritakan bagaimana kita kena berpuasa, bagaimana kita diwajibkan berpuasa, bagaimana beberapa hukum hakam berkaitan dengan puasa, bagaimana diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan juga dalam bulan puasa. Akhirnya dia terselit satu ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut, qul ya ibad, Allahumma salli ala Muhammad, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila ditanya oleh hamba aku berkenaan dengan aku, sebutkan wahai Muhammad, inni qarib. Ya, inni qarib, aku dekat. Makna dekat, kata ulama, dekat sini oleh kerana Allah Ta'ala sedang membicarakan tentang Ramadan, tentang puasa, maka disebutkan ayat doa ini menunjukkan bahawa Allah ini qarib, bukan setakat qarib, itu adalah qarib dekat kepada manusia, sentiasa dekat dengan manusia. Bahkan kata ulama, lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, maka lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Sebab itu kena ambil peluang dalam bulan Ramadan ini untuk kita banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dalam doa kita supaya Allah Subhanahu wa taala angkat dan Allah Taala bebaskan kita daripada wabak yang sedang melanda ini. Kita minta supaya kita diselamatkan, keluarga kita diselamatkan, sahabat kita diselamatkan, jiran-jiran kita diselamatkan, negara kita diselamatkan. Allahumma inna hadzal marad
Ya Allah, sesungguhnya penyakit ini, wal waba, dan juga wabak ini, jundun min junudik, satu tentera ya Allah daripada tentera-tenteramu. Tusibu bihi man tasha, engkau kenakan, engkau timpakan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tasrifuhu amman tasha, dan engkau hindarkan daripada siapa yang engkau inginkan. Allahumma fasrifhu anna, ya Allah, oleh yang demikian jauhkanlah, hindarilah kami daripadanya ya Allah. Wa an buyutina, dan hindarilah rumah-rumah kami. Wa an ahlina, dan keluarga kami. Wa auladina, anak-anak kami. Wa azwajina, istri-istri kami, suami-suami kami. Wa zurriyatina, dan zuriat keturunan kami. Wa qaryatina, kampung kami. Wa biladina, negara kami. Wa biladil muslimin, dan juga semua negara-negara, khususnya negara-negara orang Islam, negara-negara umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kekuatan. Allahumma a'inna biqiyami Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menjalani ibadat Ramadan pada kali ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, yang seterusnya kita kena perbanyakkan bacaan Al-Quran. Saya nak betulkan. Ada orang disebut tadarus. Ya, tadarus betul. Tadarus ni tuan-tuan, tadarus ni seperti mana yang kita sedia maklum, ialah kita ulang bacaan. Kita ada partner, kita ada sparring kita buat. Sebab itu ada orang silap, dia menggunakan istilah tadarus ini kepada semua. Kepada baca je Quran sebut tadarus. Tak betul. Tadarus, tilawah. Jadi kita kena ada dua. Satunya kita kena tilawah, kita baca secara persendirian, kita baca. Masa itu kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadarus, yang ini kita ambil peluang dalam tempoh PKP ini, dalam tempoh kita bersama dengan keluarga ini, untuk kita bertadarus bersama dengan keluarga. Kalau sebelum ini boleh jadi kita bertadarus di surau, di masjid dengan sahabat rakan taulan kita, kadang-kadang kita terlepas pandang untuk bawa bersama keluarga kita. Mungkin dengan kekangan masa dan sebagainya, mungkin kita tak dapat buat. Tetapi dalam tempoh masa yang ada sekarang ini, tempoh PKP ini, kita kena ambil peluang untuk kita bertadarus. Sama ada kita nak khatam satu Al-Quran, satu juzuk, apa, terserah. Janji kita bertadarus. Kerana ini adalah merupakan amalan yang menjadi amalan kebiasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali datangnya bulan Ramadan. Tadarus. Jadi tilawah itu kita tilawah. Yang kedua, kita kena ajak isteri dan anak-anak kita untuk bersama bertadarus. Dan seterusnya, kita sama-sama bertadabbur. Lepas kita bertadarus, kita sebagai ketua keluarga, bukalah terjemahan, bacalah. Kalau kita mampu untuk huraikan, kita huraikan. Ambil peluang. Tak banyak pun, sikit pun jadilah. Sebagai usaha kita untuk bersama dengan Al-Quran. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya kita ambil peluang dalam bulan Ramadan ini untuk perbanyakkan bersedekah. Bersedekah. Boleh jadi kita agak terhad untuk bersedekah kerana pergerakan kita terhad. Tak apa. Kita sekarang ada teknologi yang kita boleh gunakan untuk kita bersedekah juga melalui transfer duit kita ke akaun-akaun tertentu yang memerlukan, sama ada anak yatim, pondok-pondok, orang susah dan sebagainya. Kita banyak peluang. Jadi kita ambil peluang untuk kita jadi pemurah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam satu riwayat, Nabi ni seorang yang pemurah. Dan bila datangnya Ramadan, Nabi merupakan manusia yang paling pemurah. Jadi kita kena ambil peluang itu untuk kita jadi pemurah dalam bulan Ramadan. Dan juga kalau ada peluang, kita ambil peluang untuk kita tajuk orang berbuka puasa.
Kerana ini juga satu ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita ambil peluang dalam bulan Ramadan ini, bulan Ramadan yang saya kira luar biasa pada kali ini, kita banyak masa berada di rumah untuk kita mempertingkatkan antaranya nilai tambah yang terbaik dalam Ramadan pada kali ini dan juga dalam puasa kita ialah kita perbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ni sebut ni senanglah. Sebut senanglah zikir kan. Tapi bukan yang biasa-biasa. Kalau boleh kalau sebelum ni kita berzikir biasalah kita zikir boleh jadi 100 kali, 200 kali. Apa kata pada kali ini kita banyak ruang berada di rumah ini, banyak masa kita kena perbanyakkan niat dan azam. Kalau boleh pagi istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih 1000 kali. Petang sebelum berbuka 1000 kali lagi. Kemudian berselawat 1000 kali pagi. Petang malam 1000 kali lagi. Saya sebut 1000 ni, bila sebut 1000 ni banyak lah. Sebut pada budak pun kalau sebut 1000 banyak. Bermakna kena memperbanyakkan. Tak semestinya 1000, 2000, beratus-ratus pun boleh. Nak sebutnya banyak dan juga tingkatkan, maksimumkan daripada yang biasa. Itu maksud dia. Kalau boleh 1000, saya rasa kalau kita boleh maintain 1000 pagi dan 1000 petang, 1000 malam, ini sudah cukup baik. Dan seterusnya, ibadat sunat yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan kena ambil peluang ialah ibadat solat sunat. Boleh jadi sebelum ini kita dah buat, tapi oleh kerana kekangan kerja dan sebagainya, tempat kerja pula jauh, kita nak berulang-alik. Jadi masanya agak terhad. Sekarang kita berada di rumah masing-masing. Tidak ada alasan untuk kita terlepas solat sunat. Apa yang saya nak maksudkan ialah solat sunat yang kita dah berada pada situasi solat. Apa? Solat sunat rawatib. Qabliyah, ba'diyah. Yang ni kena jaga. Kena buat yang terbaik. Kena buat yang sehabis boleh. Ambil peluang. Itu dia. Sebab apa? Rugi. Dan kalau boleh kita jaga 12 sembahyang sunat satu hari. Sebab Nabi SAW sebut siapa yang melaksanakan 12 rakaat sembahyang sunat, tak termasuk sembahyang fardu, Allah akan bina satu istana mahligai dalam syurga untuk dia. Jadi kita ambil peluang. Ambil peluang. Jangan terlepas. Jangan kurang daripada 12 rakaat solat sunat. Sama ada solat sunat rawatib, solat duha, solat sunat hajat dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang dikasihi lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya rasa itu antara amalan, antara perkara yang boleh kita lakukan pada bulan Ramadan kali ini, seperti mana bulan-bulan yang biasa. Yang penting kita sedar dan kita tidak leka, kerana amat malang dan amat rugi kalau berlalunya Ramadan, akhirnya kita seperti mana sebelum Ramadan berada dalam keadaan biasa. Rugi sangat. Sebab itu dalam satu riwayat juga menyebutkan bahawa Nabi SAW mengingatkan kita berkenaan dengan mengambil peluang Ramadan ini untuk kita diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi SAW naik ke mimbar. Sebelum Nabi naik ke mimbar, Nabi melangkah satu tangga mimbar, Nabi sebut amin. Nabi melangkah tangga yang kedua, Nabi sebut amin. Nabi melangkah tangga yang ketiga, Nabi sebut amin. Kemudian Nabi berada di mimbar. Selesai Nabi berada di mimbar, Nabi turun. Sahabat-sahabat jadi pelik. Mendekati Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah, kenapa Nabi sebut amin? Untuk apa Nabi sebut amin? Jadi ringkasnya saya nak sebut, salah satunya kata Nabi SAW, Jibril datang
kepada Nabi SAW sebelum Nabi naik, ketika mana Nabi nak naik ke mimbar, Jibril mengatakan salah satunya, saya nak sebut salah satunya, kita tak ada masa, saya tak nak ada masa lama, ini pun dah lama ni, dah hampir setengah jam. Salah satunya ialah Nabi sebut amin apabila Jibril mendoakan ataupun memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat rugi orang-orang yang diberikan kesempatan Ramadan kemudian dia tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan amin, Nabi bersetuju. Jadi marilah kita ambil kesempatan Ramadan ini untuk kita melipat gandakan amal kita, kerana dengan melipat gandakan amal, dengan melipat gandakan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu daripada asbab untuk kita diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya mengakhiri sisi tazkirah pada petang 29 Syaban ini, saya nak kongsikan antara lainnya ialah satu doa. Doa ni ada banyak versi, ada beberapa riwayat. Cuma saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat sekalian satu doa daripada seorang sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Dia mengatakan bahawa antara doa Rasulullah SAW apabila melihat anak bulan, termasuklah anak bulan Ramadan, Rasulullah SAW membacakan doa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Saya sebutkan tadi ada beberapa versi. Ini versi yang disebut oleh sahabat Talhah bin Ubaidillah. Saya baca lagi sekali. Jom kita baca sama. Apabila kita melihat melihat anak bulan Ramadan nanti, melihat anak bulan Ramadan nanti, kita keluar rumah nanti, kita tengok sama ada malam pertama mungkin jadi tak nampak, malam kedua, maka kita baca Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Maksudnya, ya Allah, kau naungilah kami ini ya Allah dengan keamanan, dengan keimanan, keberkatan, keselamatan, kesejahteraan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan akhir sekali, jangan risau, ni dah last dah. Akhir sekali, kita kena ambil kesempatan. Saya nak sebutkan bahawa beruntungnya kita pada kali ini, alhamdulillah, sebab apa? Antara hikmah COVID ini, hikmah PKP dalam Ramadan ini, saya antara banyak-banyak hikmahnya, akhirnya saya nak sebut satunya hikmah yang saya rasa kita kena ucapkan rasa syukur pada Allah SWT. Apa dia? Kita dapat salat berjamaah tarawih bersama-sama dengan keluarga. Dan saya kira rakaat yang popular ialah 8 rakaat. 8 rakaat. Itu yang popular lah. Jadi sama ada 8 ataupun 20. Baik, kita dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara banyak-banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut satu hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah mengatakan bahawa man qama ma'al imami hatta yansarifa kataballahu lahu qiyama lailatin. Masya-Allah. Barang siapa, kata Nabi, siapa sahaja yang sembahyang bersama dengan imam sehingga selesai, maka Allah Ta'ala akan berikan padanya ganjaran berqiyam sepanjang malam. Subhanallah. Sebelum ini boleh jadi kita semayang dekat masjid. Boleh jadi kita semayang dekat masjid ni, kita nak semayang 8. Imam semayang 20. Maka kita dah tak berakhir dengan imam. Kita sekerat jalan. Separuh jalan, sekerat jalan kita dah habis. Maka kita tak dapat ganjaran yang dijanjikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Tapi sekarang ni kita berada di rumah. Takkan di rumah kita nak berhenti juga. Kita semayang dengan ayah kita. Kita semayang dengan ibu kita. Buat 8 rakaat. Kita nak berhenti 4. Baru tengok TV. Tak mungkin. Kan? Jadi kita akan sembahyang bersama dengan imam dan akhirnya berakhir dengan imam. Subhanallah. Setiap malam kalau kita boleh jaga sembahyang berjamaah, disebut ni adalah sembahyang tarawih, dan akhirnya kita yang sarif ma'al imam, kita berhenti, kita berakhir dengan imam,
kita akan mendapat ganjaran seolah-olah kita telah melakukan qiyam sepanjang malam. Subhanallah, kalau boleh jaga setiap malam sehingga berakhirnya Ramadan, bayangkan kita akan dapat satu ganjaran yang cukup besar yang dinanti-nantikan dalam bulan Ramadan. Antara ganjaran yang paling besar ialah nak mendapatkan Lailatul Qadar. Dan siapa boleh jaga bersama dengan imam setiap malam, saya yakin dan percaya pada tahun itu ataupun lebih tepat lagi pada tahun ini, kita akan mendapat ganjaran Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sekadar itu perkongsian saya pada kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Boleh panjang-panjangkan kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian saya pada petang ini memberi kekuatan pada saya untuk berhadapan dengan melalui dan juga menjalani ibadat Ramadan 1441 Hijriah pada kali ini, dan juga memberi asbab kepada kita semua untuk mendapat keampunan, maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf kalau ada tersilap salah sepanjang saya bersiaran pada kali ini, dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk memohon kemaafan kepada semua agar dengan kemaafan yang diberikan itu saya dapat menjalani ibadat Ramadan pada kali ini bersama dengan keluarga dalam keadaan yang penuh semangat dan juga diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk buat yang terbaik. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menjalani ibadat Ramadan kepada semua yang menonton. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat ganjaran yang terbaik pada kali ini, dan kita juga sama-sama berdoa agar kita dapat keluar daripada ujian wabak yang sedang melanda ini dengan selamat dan dapat meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Insyaallah aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.